akan membentangkan rancangan pembelajaran harian individu untuk subjek pendidikan moral, iaitu tema ataupun tajuk adalah bidang 4 moral, peraturan dan undang-undang, unit ke-11 hindari jenayah kanak-kanak. Standard kandungan adalah 4.2 hindari jenayah jubana. Standard pembelajaran 4.2.1 mengenal pasti contoh jenayah jubana. 4.2.2 menjelaskan faktor yang menyumbang kepada jenayah jubana. 4.2.3 menjelaskan kesan jenayah jubana ke atas diri, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, objektif pembelajaran adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan 5 contoh jenayah kanak-kanak melalui aktiviti simulasi. Murid dapat menjelaskan 5 faktor yang menyumbang kepada jenayah jubana melalui aktiviti Think Peshe, dan murid dapat menjelaskan 5 kesan jenayah jubana melalui aktiviti Gallery Walk. Nilai dalam aktiviti adalah harga diri, rasional dan bekerjasama. Kalau pengetahuan sedia ada, dalam murid mempunyai pengetahuan sedia ada tentang jenayah jubana. Dan PK21 adalah komunikasi, kolaboratif, kreatif, kritis dan nilai. Bahan bantu mengajar adalah menggunakan komputer riba, pen marker, kertas A4, kertas mahjong, kotak kecil, papan putih, LCD dan buku teks tingkatan 3. Sesuai mas dalam sek induksi, seperti yang kita tahu, sek induksi adalah satu kemahiran untuk menarik minat sebelum guru itu memulakan satu pembelajarannya, yaitu sek induksi dalam RPH adalah guru akan memaparkan satu video berdurasi 4 minit yang berkaitan dengan jenayah kanak-kanak. Selepas menonton video tersebut, guru akan menyoal murid tentang mesej yang ingin disampaikan dalam video tersebut dan meminta murid untuk berkongsi pandangan dan mesej yang ada dalam video tersebut. Seterusnya, guru akan mengaitkan jawapan murid dan mesej dalam video dengan topik pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Seterusnya, dalam langkah 1 adalah guru akan menggunakan teknik simulasi, yang mana guru akan memberi kotak beracun yang mengandungi jenis-jenis jenayah jubana pada kertas kecil yang telah digulung. Selepas itu, guru akan menerangkan aktiviti kepada murid. Semua murid akan duduk dalam bulatan dan kotak akan diputar semasa lagu dimainkan. Apabila lagu diberhentikan, murid yang memegang kotak tersebut perlu mengambil gulungan kertas dan melakukan jenis jubana yang telah dipilih. Selepas itu, murid yang lain akan meneka jenis jenayah jubana yang sedang dilakonkan. Selepas jenayah jubana telah dikenal pasti, guru akan mengadakan pembincangan ringkas tentang setiap jenayah jubana, yaitu objektif di sini murid dapat menyenaraikan 5 contoh jenayah kanak-kanak melalui aktiviti simulasi, yaitu PK21 adalah kreatif dan nilai adalah bekerjasama melalui aktiviti simulasi. Seterusnya, dalam langkah kedua adalah saya akan menggunakan teknik Think Peshe, yang mana guru akan memulakan pembelajaran dengan menerangkan faktor-faktor berlakunya jenayah kanak-kanak. Murid akan diminta untuk memilih pasangan masing-masing bagi aktiviti Think Peshe yang akan dijalankan. Guru dia akan berikan masa 5 minit untuk murid berfikir dan menyeraikan 5 faktor yang berlakunya jenayah jubana. Selepas 5 minit, pasangan akan berkongsi dapatan mereka di hadapan kelas, dan guru akan mencatatkan faktor-faktor yang dibincangkan di depan papan putih. Selepas itu, guru akan merumuskan faktor-faktor utama yang menyumbang kepada jenayah jubana berdasarkan perbincangan kelas dan meminta murid untuk memberikan pandangan. Objektif di sini, murid dapat menjelaskan 5 faktor yang berlaku yang menyumbang jenayah jubana melalui aktiviti Think Peshe, dan PK21 adalah komunikasi dan kritis, yang mana menggunakan BBM buku teks, kertas A4, dan nilai adalah nilai rasional dan bekerjasama. Seterusnya, dalam langkah ketiga, guru akan menggunakan aktiviti Gallery Walk, yang mana guru akan meminta murid untuk membentuk 5 kumpulan yang terdiri daripada 4 ahli. Guru akan memberikan kertas mahjong kepada setiap kumpulan, dan setiap kumpulan diminta untuk menyatakan dan menghuraikan 5 kesan jenayah jubana di dalam kertas mahjong dalam masa 6 minit. Selepas 6 minit, setiap kumpulan akan menampal hasil pembincangan untuk dilihat oleh kumpulan lain. Setelah hasil pembincangan telah ditampal oleh setiap kumpulan, kumpulan lain akan secara berurutan akan berpusing dan melihat hasil dapatan kumpulan tersebut. Murid boleh membuat catatan ataupun bertanya soalan ataupun memberi maklum balas tentang hasil pembincangan. Seterusnya, objektif pada aktiviti ini adalah murid dapat menjelaskan 5 kesan jenayah jubana melalui aktiviti Gallery Walk, dan BBM bahan bantu mengajar adalah buku teks kertas 3 dan kertas mahjong. Manakala PK21 adalah kreatif dan kolaborasi, dan nilai dalam aktiviti ini adalah bekerjasama
melalui aktiviti gallery walk. Khususnya dalam penutup, iaitu penutup kognitif, guru akan meminta semua pelajar untuk membuat satu refleksi berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, dan guru akan meminta 2 orang wakil murid, yang mana seorang dari murid lelaki, seorang lagi murid perempuan, untuk berkongsi refleksi dan hasil dapatan berkaitan dengan sesi PDP pada hari ini. Penutup sosial adalah guru akan merumuskan aktiviti dan pelibatan murid pada hari ini, dan guru akan menyanyikan lagu Mari Cerga Jenayah bersama-sama dengan murid. Khususnya dalam sesi refleksi, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam sesi pembelajaran, iaitu kekuatan murid adalah murid dapat berfikir secara analitikal dan kritikal, iaitu murid mempunyai kemampuan berfikir arah kritis dan boleh menganalisis punca ataupun kesan berlakunya jenayah Juwana. Malah, murid juga dapat memahami kesan jangka panjang sekiranya tidak menangani jenayah Juwana. Kedua adalah murid dapat terlibat secara aktif dalam pembincangan dan mampu bertukar-tukar pendapat ataupun idea terhadap topik yang dibahas. Khususnya dalam kelemahan murid adalah murid tidak mempunyai pengalaman langsung tentang jenayah Juwana dan mengalami kesukaran untuk memahami konteks dan implikasi moral yang terlibat, iaitu murid merasa sukar untuk mengaitkan topik tersebut dengan kehidupan seharian. Seterusnya, murid juga mengalami kesusahan untuk menyampaikan pemikiran secara efektif semasa aktiviti dijalankan. Terusnya, dalam kekuatan guru mempunyai keupayaan untuk memotivasi murid untuk bagian aktif dalam mengambil bahagian semasa sesi pembelajaran berlangsung, iaitu dengan menyediakan insentif, penugasan positif ataupun menggalakkan minat dan pelibatan murid. Kedua adalah guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran seperti gallery walk, think patient dan simulasi untuk memudahkan pemahaman murid tentang topik dan memaksimumkan pelibatan murid. Khususnya pada kelemahan guru adalah guru tidak mempunyai pengalaman dalam menangani kes Juwana secara realiti, dan guru menghadapi ketebasan waktu dalam melaksanakan aktiviti secara menyeluruh dan memberi ruang yang cukup untuk refleksi mendalam.